strategi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu membangunkan potensi pelajar Bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Program matrikulasi diwujudkan pada tahun 1998 merupakan satu program persediaan bagi pelajar Bumiputera untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi dan profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan di luar negara. Ia selaras dengan jurusan yang terdapat di program matrikulasi iaitu jurusan sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan profesional. Bercakap soal masa, sedarkah anda bahawa semua orang sama sahaja? Kita semua ada 24 jam sehari. Tokoh-tokoh hebat di Malaysia menguruskan masa 24 jam mereka dengan begitu efisien. Datuk Lee Chong Wei mempunyai 24 jam. Tan Sri Syed Motasyah bin Syed Nur Al-Bukhari ada 24 jam. Dan Tan Sri Dr. Tony Francis Fernandez juga mempunyai 24 jam sehari. Kalau anda nak tahu, ramai bekas pelajar kolej matrikulasi yang telah berjaya hasil daripada pengurusan masa mereka yang benar-benar efektif. Anda mesti biasa mendengar atau melihat mereka ini, bukan? Ya, mereka bekas pelajar kolej matrikulasi. Mereka juga ada 24 jam. Ada orang kata, time is gold, masa itu emas. Pada saya, orang yang berkata demikian adalah kurang tepat. Masa bukan emas, malah lebih bernilai daripada emas. Masa yang sudah berlalu tidak boleh kita kembalikan. Masa atau duit boleh kita dapatkan semula. Menurut Imam Hasan Al-Banna, sesiapa yang tahu nilai sebenar masa akan tahu tentang hidup itu sendiri kerana masa adalah kehidupan. Sesungguhnya, masa itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotong kamu. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Kenapa ya masa itu penting? Apa tujuan pengurusan masa ini? Ia adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu perkara yang sia-sia. Seterusnya, memastikan semua kerja boleh disiapkan tepat pada masanya. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang diatur mengikut masa yang betul akan menyenangkan hati kita. Seterusnya adalah untuk mengelakkan tekanan, stres dan gangguan emosi. Kepentingan masa ini adalah apabila anda gagal untuk menguruskan masa dengan bijak, anda mungkin akan membazir masa yang banyak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, menjadi tidak produktif, pasti mendapat stres, seterusnya menjadi cemas dan bimbang serta bertambah gusar dan akhirnya akan mudah marah. Dan yang paling utama, anda gagal menyiapkan apa-apa tugasan pada masa yang ditetapkan. Jadi, nak ke tak nak urus masa dengan baik? Banyak perkongsian di media sosial dan bahan pembacaan tentang kaedah mengurus masa. Anda boleh pilih mana-mana yang bersesuaian dengan diri anda. Berikut, saya kongsikan kaedah pengurusan masa yang berkesan. Berkesan atau tidak, anda perlu buat. Buat, dan buat. Berikut dikongsikan kaedah pengurusan masa pembelajaran di rumah dan pembelajaran di kolej. Baik, mari kita lihat apa yang perlu anda lakukan bagi mengurus masa dengan baik semasa belajar di rumah atau pembelajaran dalam talian. Kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian sebelum, semasa dan selepas pembelajaran. Bahagian pertama, sebelum sesi pembelajaran. Sebelum memulakan sesi pembelajaran, pelajar perlulah terlebih dahulu, yang pertama, meneliti jadual pembelajaran yang telah diberikan bagi memudahkan segala persiapan seperti menyediakan buku rujukan dan buku nota yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan berlangsung pada hari tersebut. Seterusnya, pilihlah tempat belajar yang sesuai. Sebaiknya, jangan belajar di depan televisyen. Cari ruangan yang selesa, tenang dan aman. Yang ketiga, pastikan semua keperluan pembelajaran seperti komputer riba atau telefon bimbit telah dicaj ke tahap maksimum dan yang paling utama, data internet mencukupi. Yang keempat, bersedia di tempat belajar 15 minit sebelum kelas bermula sambil membuat sedikit ulang kaji pembelajaran yang lepas atau membaca nota pembelajaran yang akan datang.
semasa sesi pembelajaran, anda perlu kekal fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Jangan tengok media sosial atau membuat pekerjaan yang lain kerana anda akan mudah hilang fokus dan terganggu. Sebaiknya, buatlah nota ringkas sendiri dengan menggunakan teknik mapping atau apa-apa teknik yang memudahkan anda faham tentang pembelajaran itu. Pastikan juga kamera anda dalam keadaan mode on apabila diminta oleh pensyarah. Interaksi dengan cara ini membolehkan anda lebih fokus. Jika anda tutup kamera, pasti akan ada peluang untuk anda tidak fokus. Pastikan anda mengambil bahagian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dengan menjawab dan bertanyakan soalan sekiranya perlu. Anda boleh meminta izin take 5 daripada pensyarah untuk kekal fokus sekiranya perlu. Minumlah air kosong atau makan buah-buahan bagi mengelakkan dari rasa mengantuk, tetapi pastikan anda tidak mengganggu sesi pembelajaran. Anda juga digalakkan untuk merakam pembelajaran online yang sedang berlangsung bagi memudahkan anda ulang dengar pada masa akan datang. Okey, yang terakhir ialah selepas tamat pembelajaran. Selepas tamat sesuatu mata pelajaran, anda perlu segera membuat perancangan bagi mengatur dan menyusun jadual anda dalam menyiapkan tugasan, kuis ataupun kerja rumah yang diberikan. Ia penting supaya anda tidak melewati tarikh dan masa yang diperuntukkan untuk menghantar kepada pensyarah yang terlibat. The Eisenhower Matrix boleh digunakan bagi menentukan apa yang penting dan apa yang perlu disegerakan. Dan yang terakhir, pastikan anda perlu menyimpan semua nombor telefon pensyarah anda bagi memudahkan anda untuk berhubung dengan mereka sekiranya perlu. Okey, baik. Apa yang akan dikongsikan sebentar lagi adalah pengurusan masa semasa anda berada di kolej matrikulasi, khususnya semasa pembelajaran bersemuka. Seandainya anda kembali ke kolej kelak, kemungkinan anda akan belajar secara bersemuka ataupun secara hybrid atau dalam talian. Tidak mengapa, jangan panik, jangan risau. Anda hanya perlu cakna dan peka terhadap arahan pengurusan kolej dari semasa ke semasa. Okey, mari saya kongsikan pula jadual PDP kolej. Nah, anda perlu belajar di kolej mulai jam 8 pagi hingga 4 petang. Tidak sama dengan di sekolah dahulu. Jangan risau, bukanlah anda belajar secara terus-menerus. Ada waktu senggang di antaranya. Apapun, rujuk jadual masing-masing. Tips yang pertama, rancang dan susun jadual harian. Buatlah jadual harian anda sendiri. Catatkan pukul berapa biasanya anda bangun tidur. Berapa lama anda bersiap untuk ke kelas. Pukul berapa anda pergi ke kelas. Pukul berapa anda pulang dari kelas ke kolej kediaman. Berapa lama masa pula yang anda perlu ambil untuk menyiapkan tugasan. Daripada jadual di atas, anda boleh menentukan berapa banyak masa lapang yang anda ada dan anda boleh menyusun jadual supaya semua aktiviti dapat disempurnakan pada hari yang sama. Buat juga semua senarai mengenai perkara yang penting, khususnya apa yang ingin anda lakukan. Berikut merupakan contoh jadual harian. Merancang jadual aktiviti harian adalah penting. Anda boleh mulakan hari anda dengan melakukan kerja-kerja yang paling penting di awal pagi. Anda juga boleh rancang jadual anda. Contohnya, pada waktu sela masa di antara kelas ataupun selepas jam 4.30 petang, anda boleh merancang dan membuat temujanji berjumpa pensyarah bagi pertanyakan tajuk yang anda kurang faham di dalam kelas. Anda perlu senaraikan semua aktiviti yang anda jalankan dalam masa satu hari. Susun, atur aktiviti berdasarkan kepentingannya. Buatlah jadual aktiviti anda mengikut masa yang sesuai. Disiplinkan diri melakukan semua aktiviti yang telah ditetapkan. Pastikan apa yang telah dirancang di dalam jadual mesti diikuti dengan betul. Barulah berkesan. Seterusnya, teknik 15 minit lebih awal. Dalam zaman sekarang, sangat mudah untuk kita mengawal masa. Kita boleh gunakan telefon bimbit sebagai penjaga masa kita. Di dalam telefon bimbit, anda boleh setkan reminder untuk memberi peringatan kepada diri sendiri tentang jadual waktu yang tepat. Ada orang menggunakan kaedah menetapkan waktu 15 minit lebih awal dari waktu sebenarnya supaya lebih berdisiplin dan mengelakkan dari terlambat. Untuk pengetahuan anda semua, di kolej matrikulasi,
anda perlu bergerak dari satu dewan kuliah ke dewan kuliah yang lain. Tak sama ya seperti mana di sekolah dahulu, cikgu yang datang kepada anda. Tetapi di program matrikulasi, anda yang perlu mencari pensyarah. Jadi, jangan biarkan pensyarah anda tertunggu-tunggu. Yang seterusnya, tentukan kepentingan, aktiviti dan masa untuk bertindak berdasarkan Eisenhower Matrix. Anda seharusnya memikirkan dan mempertimbangkan sesuatu perkara berdasarkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, perkara yang penting dan memerlukan tindakan segera. Contohnya, tugasan yang memang penting dan anda telah menghampiri tarikh tutup bagi penghantarannya. Maka, perkara ini perlu diberi keutamaan dan anda perlu segera bertindak. Yang kedua, perkara yang penting tetapi tidak memerlukan tindakan yang segera. Contohnya, tugasan yang tidak mempunyai tarikh akhir tetapi ia tetap penting. Anda boleh memilih, menentukan dan menyusun semula tempoh pelaksanaannya. Yang ketiga, perkara yang tidak penting tetapi memerlukan tindakan segera. Perkara ini anda perlu tangguhkan, namun anda boleh agihkan tugasan tersebut kepada orang lain yang anda percaya. Manakala elemen yang terakhir, perkara yang tidak memerlukan tindakan segera dan tidak penting, maka hal ini anda perlu abaikan. Tetapkan masa. Sebagai contoh, anda ingin siapkan tugasan kimia. Anda hadkan 15 minit untuk setiap satu soalan. Hal ini menjadikannya lebih menyeronokkan kerana sudah wujud satu permainan ataupun game dengan had masa. Anda pasti bersemangat menyiapkan tugasan. Gunakan diary. Catat tarikh dan masa yang penting di dalam diary anda agar tidak terlepas pandang. Diary pecahan masa dapat membantu anda melakukan tugasan dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Ia juga turut membantu anda untuk merancang aktiviti harian berdasarkan apa yang mesti dibereskan. Secara langsung, ia membantu anda untuk menggunakan masa yang terluang untuk menyiapkan tugasan atau aktiviti yang ingin anda lakukan. Seterusnya, tips kalender dalam talian. Ada pelbagai aplikasi dalam talian boleh digunakan atau anda boleh set reminder pada alarm telefon bimbit anda. Dengan menggunakan kalender dalam talian, anda dapat mencapainya daripada alat yang pelbagai, dapat membuat jadual tugasan, ingatan tentang kuis, peperiksaan dan lain-lain dengan mudah serta membuat nota peringatan. Baik, tips seterusnya. Jangan mudah terpedaya. Masa bergerak sangat pantas. Kadang-kadang, tanpa kita sedar, hari telah menjelang petang. Sedangkan, banyak perkara yang kita tidak lakukan. Jangan biarkan diri terpedaya dengan masa yang ada. Anda hanya membazir masa. Para pelajar sekalian, anda berada di program matrikulasi hanya 2 semester. 2 semester bukanlah lama. Jangan terkejut. Ada subjek yang baru sahaja belajar, dah ada kuis dan kuis ini pula diambil kira di dalam markah penilaian berterusan, seterusnya mempengaruhi markah peperiksaan akhir kalian. Penting tu, jangan lengahkan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Tips seterusnya, anda perlu menyimpan semua tugasan dan urusan pembelajaran agar sistematik. Contohnya, buatlah sistem penfailan mengikut subjek dan simpan semuanya di satu tempat. Baiklah, ini merupakan tips yang terakhir. Siapkan tugasan dengan betul semasa kali pertama anda lakukan. Pastikan anda menyediakan draft tugasan dan berbincanglah dengan rakan sekuliah ataupun pensyarah anda agar apa yang anda lakukan adalah betul dan menepati apa yang diinginkan. Perkara ini memberi impak kepada pemarkahan penilaian berterusan anda yang diambil kira dalam pencapaian akademik. Ya, impak kepada pemarkahan peperiksaan semester program matrikulasi atau yang dikenali sebagai PSPM.
Untuk pengetahuan semua, PSPM semester 1 amat penting kerana menjadi kayu ukur bagi permohonan ke Universiti Awam dalam sistem UPU, khususnya program yang bertemu duga. Keputusan PSPM semester 1 juga digunakan sebagai salah satu tapisan kelayakan bagi penghantaran pelajar cemerlang iaitu PPC, pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara yang dinamakan sebagai Skim Latihan Tenaga Pengajar Program Matrikulasi SLTPPM. Jujurnya, fasa hidup di program matrikulasi hanyalah satu latihan bagi graduan dalam menghadapi kehidupan sebenar yang lebih mencabar. Dan jika semasa program matrikulasi anda tidak mampu mengurus masa dengan baik, bagaimana nanti apabila bekerja ataupun telah berkeluarga? Fikir-fikirkan dan bertindak untuk kebaikan diri anda. Sekian dulu dari kami, Tim Kaunselor Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga berjaya.